Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Nama saya Lopesin dan saya daripada kumpulan 2. Ahli kumpulan saya ialah Noh Hidayanti, Noh Nashwa, Tan Wei, So Zishen dan Lau Encing. Kumpulan kami ingin membentangkan topik tentang sistem kerajaan Malaysia. Penilaian sistem kerajaan Malaysia. Sistem kerajaan Malaysia memberikan perlindungan undang-undang kepada setiap rakyat. Sistem ini dibentuk berdasarkan konsep pengasingan kuasa dan kuasa pemerintahan ini dibahagikan kepada 3 cabang iaitu Badan Perundangan, Badan Pelaksanaan dan Badan Kehakiman. Dan badan-badan ini dapat mengelakkan kuasa tidak terhad kepada mana-mana pihak. Pada masa yang sama, ini juga dapat mengelakkan penyalahgunaan kuasa dan memberikan perlindungan undang-undang kepada setiap rakyat. Seterusnya, rakyat mempunyai kebebasan untuk bersuara. Rakyat memilih hak untuk memilih wakil rakyat untuk menentukan bentuk kerajaan yang dikehendaki. Sistem ini mengiktiraf hak asasi rakyat, melahirkan warga negara yang bersifat terbuka dan juga menjamin kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Pada masa yang sama, kestabilan negara bergantung pada pemufakatan antara rakyat dengan kerajaan. Semua rakyat tidak kira bangsa dan agama hidup aman dan menikmati kekayaan. Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara yang secara undang-undangnya menganggotai 3 badan kerajaan. Baginda bertanggungjawab menjaga dan memelihara kedudukan dan hak istimewa orang Melayu serta kepentingan berbagai bangsa. Institusi Raja telah diterima sebagai simbol perpaduan. Raja merupakan payung kedaulatan negara untuk memberi naungan saksama kepada setiap warga tanpa mengira gaung, agama dan politik. Ulasan ringkas. Sistem kerajaan Malaysia mempunyai 3 jenis kerajaan, iaitu kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Sekarang, saya ingin menjelaskan perbezaan antara 3 jenis kerajaan ini. Kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan diketuai oleh Perdana Menteri sebagai Kepala Kabinet. Dan kerajaan ini dikawal oleh Parlimen yang membuat undang-undang persekutuan termasuk rang undang-undang berbekalan bagi meluluskan bajet persekutuan. Dan kerajaan persekutuan terdapat 2 Dewan Parlimen, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dewan Rakyat merupakan tempat ahli-ahli YB Persekutuan bersidang dan Dewan Negara merupakan tempat ahli-ahli YB Sinata bersidang. Kerajaan Negeri. Kerajaan negeri di negeri Sabah, Sarawak, Melaka dan Pulau Pinang adalah diketuai oleh Ketua Menteri. Manakala di negeri Sabah dan Sarawak, kerajaan negeri adalah diketuai oleh Menteri Besar sebagai Ketua Kabinet Negeri. Kerajaan negeri di negeri-negeri Semenanjung adalah diketuai oleh Exco Kerajaan Negeri. Kerajaan negeri dikawal oleh Dewan Undangan Negeri melalui undang-undang yang dikenali sebagai Ordinance atau Enactment. Kerajaan tempatan. Kerajaan tempatan diketuai oleh Presiden yang di-Pertua atau Datuk Bandar. Kerajaan tempatan dikawal oleh Mesyuarat Majlis Penuh yang dianggotai oleh ahli-ahli majlis yang dilantik oleh Menteri atau pengerusi jawatan kuasa. Mesyuarat Majlis Penuh membuat undang-undang kerja untuk dilaksanakan oleh pihak berkuasa tempatan. Surat cara atau instrumen yang menjadikan landasan penting untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. Isu utama yang dibangkitkan ialah peranan dan pembentukan sistem kerajaan Malaysia yang terdiri daripada 3 lapisan. Lapisan pertama yang dikenali sebagai Kerajaan Pusat atau Kerajaan Persekutuan merupakan lapisan tertinggi. Lapisan kedua merupakan Kerajaan Negeri dan lapisan ketiga dikenali sebagai Pihak Berkuasa Tempatan PBT atau Majlis-Majlis Daerah
perbandaran dan bandaraya merupakan kerajaan tempatan. Sistem kerajaan merupakan isu yang amat menarik. Pertama, kita boleh memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Sistem kerajaan ini merupakan asas pembentukan pemerintahan yang sistematik. Melalui isu tersebut, kita dapat memahami secara mendalam tentang 3 jenis lapisan iaitu kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Selain itu, kita dapat mengetahui setiap lapisan sistem kerajaan mempunyai tanggungjawab masing-masing dalam melancarkan urusan negara atau negeri. Yang kedua, dapat menimbulkan perasaan bersyukur di dalam diri rakyat. Tak kenal maka tak cinta. Melalui video tersebut, kita akan bersyukur dengan kewujudan sistem kerajaan yang teratur dan sistematik. Kerjasama setiap lapisan sistem kerajaan telah melicinkan sistem pentadbiran negara dan melancarkan setiap pelaksanaan pemerintahan negara. Dengan kewujudan sistem kerajaan ini, kita dapat hidup dalam masyarakat yang harmoni dan mempunyai sumber yang banyak. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita harus berhasrat untuk mencapai kejayaan demi membawa nama baik negara ke peringkat antarabangsa. Adakah artikel ini dapat mengubah atau memberi kesan terhadap cara anda berfikir tentang perkara yang dibangkitkan di dalam artikel tersebut? Ya, artikel ini dapat mengubah dan memberi kesan terhadap cara saya berfikir tentang sistem kerajaan Malaysia. Antara sebab artikel ini dapat mengubah atau memberi kesan terhadap cara saya berfikir tentang sistem kerajaan Malaysia ialah: pertama, artikel ini menerangkan tentang sistem kerajaan Malaysia yang terdiri daripada 3 lapisan beserta fungsinya. Yang kedua, saya dapat mengetahui individu yang bertanggungjawab bagi setiap lapisan sistem kerajaan Malaysia. Kelebihan sistem kerajaan Malaysia. Yang pertama, kebebasan bersuara. Hak-hak rakyat sepatutnya dipandang berat oleh kerajaan dan pemerintah. Gabungan rakyat mengadakan perhimpunan, nyata sekali mereka mengetepikan sentimen perkauman dengan bekerjasama tanpa mengira kaum, jantina maupun agama. Kedua, sistem kehakiman yang tidak dicampur tangan oleh pihak lain. Institusi ini yang melindungi hak milik rakyat. Pihak lain tidak boleh campur tangan tentang keputusan dan menjaga kebajikan rakyat serta pemimpin. Ketiga, kebebasan media. Melalui kebebasan media, rakyat dapat berkongsi pendapat mereka serta berita dapat dihantar kepada rakyat dengan cepat. Melalui media juga, kita dapat berkongsi maklumat di antara satu sama lain. Kelemahan sistem kerajaan Malaysia. Pertama, isu kepelbagaian parti politik di Malaysia. Hal ini berpunca daripada amalan sistem demokrasi. Ia tidak dapat mengawal dan mengelakkan berlakunya perebutan kuasa antara sesama parti sama ada secara aman atau sebaliknya. Kedua, pengaruh ideologi dan sistem barat dalam ekonomi. Hal ini telah menghasilkan kepincangan dan perselisihan faham dalam masyarakat atau agama yang menyebabkan berlakunya kemelut sistem ekonomi semasa yang tenat. Sifat manusia yang mementingkan diri sendiri seperti berlakunya kes rasuah, penipuan dan sebagainya. Ketiga, peningkatan masalah sosial dan jenayah yang berleluasa. Masalah ini akan membantutkan usaha-usaha kerajaan dan masyarakat untuk membangunkan pengurusan dan pentadbiran di Malaysia. Sistem ekonomi yang tidak lengkap, kadar kehilangan kerja yang meningkat serta taraf kehidupan yang semakin tinggi. Penutup. Pertama, sebagai warga negara yang taat dan setia kepada negara, kita sewajarnya memahami dan menghayati kerangka sistem pemerintahan negara. Kedua, rakyat merupakan tonggak pemerintahan negara kerana rakyat diberi peluang untuk menentukan pemerintah negara. Ketiga, rakyat bertanggungjawab menghormati sistem pemerintahan negara supaya negara berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara lain dan negara lebih maju. Keempat,
Pembentukan sistem kerajaan Malaysia dapat memastikan perkembangan negara ke arah yang lebih maju dan berkesan. Akhir sekali, rakyat seharusnya memberikan kerjasama terhadap pihak kerajaan dalam pelaksanaan sistem kerajaan Malaysia untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara.